Assalamualaikum. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang watak dan perwatakan Hang Tuah dalam teks Sulalatus Salatin. Apa itu watak dan perwatakan? Watak merupakan pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Watak-watak ini biasanya diciptakan untuk mendukung peranan atau diberi fungsi untuk mendukung idea pokok dan mengembangkan idea berkenaan sehingga berjaya mencapai matlamatnya. Perwatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita di dalam cerita tersebut. Kegagalan pengarang menghidupkan watak-watak dalam cerita akan mencacatkan plot cerita tersebut. Peranan watak. Watak merupakan suatu teras dalam sesebuah cerita. Oleh itu, dalam keseluruhan cerita, selalunya watak memainkan peranan yang sangat penting untuk menghidupkan cerita dan peristiwa yang berlaku sepanjang kisah atau cerita yang hendak disampaikan oleh pengarang. Peranan dan kedudukan watak perwatakan dalam sesebuah cerita adalah penting kerana tanpa watak ini, gerakan plot dan idea tidak akan dapat ditonjolkan. Wataklah yang menghidup, menggerak dan mengembangkan cerita dalam sesebuah cerita. Perlukisan watak dan perwatakan ini mempunyai konsep dan prinsipnya yang tersendiri. Walaupun dalam sesebuah karya itu terdapat ramai watak, tetapi masing-masing mempunyai sifatnya yang tersendiri yang berlainan di antara satu watak dengan watak yang lain. Berikut merupakan jenis-jenis watak. Biasanya, dalam sesebuah karya yang diciptakan, banyak watak yang dipaparkan oleh pengarang untuk menghidupkan dan mengembangkan cerita. Pertama, watak utama. Watak utama ialah watak yang memainkan peranan utama dalam cerita. Dalam sesebuah cerita, pengarang banyak menumpukan penceritaannya terhadap watak utama kerana watak inilah menjadi fokus dalam cerita dan menjadi penggerak utama cerita. Watak utama biasanya diberi peranan oleh pengarang sebagai watak protagonis atau antagonis. Watak protagonis ialah watak utama yang menonjolkan sifat-sifat baik. Biasanya, watak ini menggerakkan cerita ke arah keadaan yang positif. Seterusnya, watak antagonis. Watak antagonis merupakan watak utama yang sering menimbulkan konflik dan menentang watak protagonis. Watak bulat atau bundar merupakan watak utama yang dibangunkan secara keseluruhannya. Dia digambarkan memiliki sifat manusia biasa dalam kehidupan harian, iaitu tidak sepenuhnya jahat dan tidak pula sepenuhnya baik. Sifat-sifat yang dimilikinya berubah-ubah dan tidak dapat diramal oleh pembaca. Kadang-kala pembaca akan terperanjat dengan tindakan yang tidak disangka-sangka dilakukan oleh watak berkenaan. Watak dinamik. Watak dinamik merupakan watak yang sinonim dengan watak bulat. Tingkah lakunya boleh berubah-ubah sama ada dalam situasi yang kurang baik kepada yang lebih baik atau sebaliknya. Watak ini digambarkan penuh bertenaga dan biasanya mengalami perubahan mengikut perkembangan cerita. Akhir sekali, watak pipih. Watak pipih merupakan watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhannya sebagaimana watak bulat. Watak ini diperkenalkan oleh pengarang melalui sesuatu aspek peribadinya sahaja. Misalnya, kalau seorang watak itu diberi peranan jahat, kita hanya berhadapan dengan tindak tanduknya yang negatif sahaja di sepanjang cerita. Latar belakang Hang Tuah. Nama asal Hang Tuah ialah Ting Mempawah. Beliau keturunan anak Raja Berjuang dari negeri Banjuang dari Kepulauan Mangkasar. Gelaran Hang Tuah telah diberikan oleh Sultan Mansur Shah ketika dibawa ke Melaka pada usia 12 tahun. Hang Tuah juga mempunyai ilmu hulu balang dan tangkas bermain senjata. Beliau telah dianugerahkan Sultan dengan gelar Laksmana kerana telah berjaya menghalang seorang Jawa mengamuk. Hang Tuah juga mempunyai sifat fizikal yang sihat, cerdik, tampan dan gagah perkasa sehingga digelai ramai anak dara. Akhir sekali, Hang Tuah dikatakan seorang yang berani, setia dan sanggup berkorban apa sahaja demi tanah airnya.
Hang Tuah merupakan seorang yang berani menentang musuh. Sebagai contoh, Hang Tuah berani menentang Semeluki yang cuba merosakkan jajahan takluk Melaka. Hang Tuah juga merupakan seorang yang sanggup berkorban demi negara. Contohnya, Hang Tuah sanggup menentang angkatan perang Semeluki dan dihantar ke Pasai bersama Tun Perak oleh Sultan Mansur Shah. Hang Tuah juga merupakan seorang yang sangat setia. Hang Tuah menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi apabila sanggup membunuh rakan baiknya iaitu Hang Jebat demi raja dan negara kerana Hang Jebat telah menderhaka kepada raja. Watak dan perwatakan Hang Tuah. Yang pertama, ketokohan sebagai pemimpin. Hang Tuah merupakan seorang pemimpin yang banyak berbakti demi menjaga keamanan dan kejahatan daripada musuh yang mengganggu keamanan negerinya. Hang Tuah juga terbukti mempunyai ketokohan sebagai pemimpin apabila beliau juga telah dilantik oleh Raja Melaka untuk menjadi diplomat ke negara Siam, China dan sebagainya bagi memperkukuhkan lagi hubungan antara kerajaan Melaka dengan negara-negara lain. Hang Tuah juga dapat dilihat seorang yang menepati janji. Disebabkan oleh sifatnya itu, beliau telah menepati janji kepada musuhnya itu sendiri iaitu Hang Jebat. Sebagai contoh, Hang Tuah telah berjanji dengan Hang Jebat untuk menjaga anak Hang Jebat setelah Hang Jebat meninggal dunia. Walau bagaimanapun, Hang Tuah terpaksa menghantar Hang Kadim ke negeri lain untuk mengelakkan Hang Kadim dibunuh oleh raja. Yang terakhir sekali, menghormati orang lain. Hang Tuah dikenali dengan sifatnya yang suka menghormati orang lain. Hal ini kerana Hang Tuah seorang yang sanggup menuruti segala perintah Raja Melaka tanpa mengingkari arahannya. Hang Tuah tidak akan sesekali menderhaka kepada Raja Melaka meskipun beliau sanggup mempertaruhkan persahabatannya dengan Hang Jebat. Perwatakan Hang Tuah ialah kebijaksanaan. Hang Tuah memiliki kebijaksanaan dalam segala hal. Kebijaksanaan Hang Tuah terselah apabila beliau berjaya mengenal pasti dan mengubati penyakit kuda tezi yang liar yang gagal ditunggangi oleh sesiapa pun. Hang Tuah mengatakan bahawa kuda tezi bikisan Sultan Sanjaya Nataka itu berpenyakit kerana mewarisi tabiat kerbau, iaitu apabila kelelahan akan mencari sungai tempat berkuban. Akhirnya, Hang Tuah dapat menyembuhkan penyakit kuda tezi tersebut dalam masa 7 hari. Hang Tuah seterusnya ialah tangkas melawan musuh. Hang Tuah mempunyai ketangkasan sebagai seorang pahlawan. Hal ini dapat dibuktikan apabila beliau yang hanya seorang diri berjaya menupaskan 70 orang penjuri yang mengamuk di pasar. Hang Tuah mempunyai taktik tertentu untuk menupaskan penjuri yang ramai itu. Beliau telah menemui satu lorong yang hanya muat untuk seorang manusia sahaja dan pagar lorong itu diperbuat daripada batu. Hang Tuah masuk ke dalam lorong itu untuk bertahan. 70 orang penjuri itu juga masuk ke dalam lorong itu secara beriringan. Dengan ketangkasan yang dimiliki, Hang Tuah berjaya memancung kepala penjuri-penjuri tersebut. Hang Tuah juga mempunyai kepribadian yang mulia. Kepribadian yang mulia yang ada pada Hang Tuah digemari orang ramai. Kepribadian mulia yang dimilikinya dapat digambarkan apabila beliau tidak berat tulang untuk menyumbangkan tenaganya. Sebagai contoh, beliau tidak berat tulang untuk membantu orang kampung menghalau dan menghapuskan orang mengamuk yang membuat huru-hara di kampungnya. Kesimpulannya, watak dan perwatakan memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah cerita. Berdasarkan watak dan perwatakan Hang Tuah dalam teks Sulalatus Salatin dapat membuktikan bahawa watak itu dapat memainkan peranan dalam menghidupkan, menggerak dan mengembangkan lagi jalan cerita. Dapat dikatakan bahawa semua watak, tidak kira watak utama, watak bulat, watak dinamik atau watak pipih, ia dapat mendukung peranan dan mempunyai fungsi masing-masing dalam mengembangkan dan menghidupkan cerita dan peristiwa yang berlaku sepanjang cerita. Watak dan perwatakan yang menjadikan jalan cerita baik sudah tentu dapat menarik minat dan perhatian khalayak untuk mengetahui dengan lebih lanjut perjalanan sesebuah cerita yang dihasilkan oleh pengarang.